Alhamdulillah. 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 Cuba tag kawan-kawan kita siapa yang dah masuk tu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Yati. Terima kasih Siti. Alhamdulillah. Evi okey ke? Siti Atika. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tak apa, dia tolong share terus tu, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siti Atika. 1 minit lebih awal kita masuk, tak apa. Sambil-sambil tunggu sahabat-sahabat lain yang masuk. InsyaAllah saya 1 minit untuk saya ni, insyaAllah. Okey, okey. Terima kasih Siti. Dewi okey. Alhamdulillah. Maznah Muhammad. Arusmel. Okey. Zanisha. Okey. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Ayah, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat. Wah, Siti Atika berada di Tropicana Kajang ya. Wah, dekat dah tu. Zanisha, Ayah. Terima kasih Ayah. Nanti Liza, Icha, Umi Rukiah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian, kesyukuran kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah masih kejutkan kita lagi, Allah masih bangunkan kita lagi. Allah bagi pinjam nyawa buat kita untuk hari ini sehari lagi. Mungkin hari ini, besok dan lusa. Selepas itu wallahu a'lam. Apapun, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita yang sangat banyak, yang tak mampu untuk kita nak menghitungnya. Allah minta kita supaya kita bersyukur saja. Tak suruh kita hitung, tapi untuk kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Alhamdulillah, dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kepada kita kesihatan yang baik. Seterusnya, dari segi ketaatan kita kepada Allah juga terus menerus kita lakukan, tanpa orang kata apa, berpaling ke belakang lagi, insya-Allah. Sebab kematian kita sedang mengejar kita sedikit demi sedikit, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Alhamdulillah, syukur kita berkuliah pada hari ini, pada kelas subuh pada pagi ini adalah anjuran daripada surah An-Nur, fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Terima kasih semua. Terima kasih pada pihak pengurusan surah An-Nur atas ruang-ruang yang diberikan kepada saya pada pagi ini. Alhamdulillah, kuliah kita adalah secara online dan saya nampak ramai dah sahabat-sahabat kita yang ada bersama. Ummu Aisyah, Nur Azina, Ayah, Yus Marianti, Umi Rokia, Anita Dalip. Okey, nampak lagi ada dah tadi. Win, siapa lagi Siti Atika. Okey, terima kasih banyak. Dan kita pakai buku Akhlak Seorang Muslim, Akhlak Seorang Muslim, yang tulisan asalnya adalah daripada Muhammad Al-Ghazali, iaitu Imam Al-Ghazali, dan telah diterjemahkan balik Rosmarianti, Siti Atika. Okey, jom kita tengok di muka surat 84 pada pagi ini yang berkaitan dengan amanah. Allahu Akbar. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah menekankan tentang betapa pentingnya amanah itu ada pada diri setiap orang Muslim tanpa mengira lelaki dan perempuan. Kalau tak ada amanah, hancur. Rumah tangga, kalau tak ada amanah daripada setiap suami dan isteri, maka hancur rumah tangga itu. Okey, kita ada Umi KFH, kita ada Wan. Okey, semuanya sihat-sihat belaka. Rafi'ah Ismayadi. Okey, kita tengok di muka surat 84. Dikatakan di sini juga, termasuk pengertian amanah juga ialah orang yang tidak menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menarik keuntungan peribadi atau keluarganya. Allahu Akbar. Pagi-pagi kita dah diperingatkan oleh penulis buku ini bahawasanya kalau kita sebagai seorang pekerja, jangan kita menyalahgunakan jabatan kita untuk mengau keuntungan diri kita sendiri. Yalah, kadang-kadang duit tu siapa tak nak, semua orang nak duit, tak ada orang tak nak. Saya ingat kanak-kanak pun kita hulur duit, dia pun nak juga kan. Tetapi ingat, dalam arti kata, kalau hak kita, kita ambil lah. Tapi kalau hak orang lain, maka tinggalkanlah. Walau banyak macam mana, walaupun ada di hadapan mata kita. Okey, Nurihan Yaakob, Zaini, Opah Azna, Masya Allah. Terima kasih Yus Marianti. Terima kasih semua-semua yang dapat berada bersama kita pada pagi ini. Sherry Al-Jufri, Masya Allah. Azimah, besar tanggungjawab. Betul ada Azimah. Bila kita bekerja, tanggungjawab kita terhadap jabatan yang kita bekerja. Jangan mengambil keuntungan untuk kepentingan peribadi. Tak kisahlah kerja yang ada gaji ke, kerja yang tak ada gaji ke, itu adalah amanah. Kita bekerja adalah amanah. Betul tak, Anita? Sherry? Kita bekerja, itu adalah amanah yang mesti kita laksanakan. Kalau tidak amanah, maka besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mida Jamaluddin. Betul lah tu. Okey. Termasuk pengertian amanah juga ialah orang yang tidak menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menarik keuntungan peribadi atau keluarganya. Itu jelas. Sebagaimana kita mengetahui bahawa setiap pemerintahan ataupun perusahaan telah memberikan janji tertentu kepada para pegawainya. Usaha memperolehi tempahan. Usaha untuk memperoleh tambahan penghasilan dengan jalan
serong merupakan punca yang sangat tercela dan berdosa. Cari hasil lain ya Munira. Itu surah An-Nur. Jangan lupa ya muslim-muslimat yang menonton bersama pada pagi ini dan masa-masa yang lain. Jangan lupa surah An-Nur banyak ya menyumbangkan ilmu kepada kita melalui kuliah-kuliah yang dilaksanakan. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Jadi sudah tentu memerlukan dana daripada kita semua, insya-Allah. Infaklah, insya-Allah. Setiap infak kita akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada di dunia hasilnya kita dah dapat, bahkan juga di akhirat Allah pasti kita juga akan memperolehinya. Jadi jangan lupa untuk menabung sedikit sebanyak di dalam tabung surah An-Nur yang saya yakin sudah ada ya dari segi akaun-akaunnya ya, infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu, masya-Allah ya. Jadi saya harap semua ya, semua ya, Kamadah Ibrahim, Ayah Nur Azlina sama-sama ya. Jom sama-sama sedekah subuh. Masya-Allah. Terima kasih Azlina. Peringatan itu buat kita semua. Kadang-kadang dah terlupa tau. Tapi alhamdulillah saya sebelum berkuliah subuh tadi, saya dah masuk dalam envelope saya dan insya-Allah nanti kita akan pas kan. Dah kalau tak buat, tak ingat. Habis kuliah dah 7.30. So kadang-kadang tak sempat kan. Alhamdulillah saya dah tadi ya. Sedekah subuh dan tajaan dialu-alukan. Tajaan apa tu saya harap boleh di elaboratekan untuk kami ni. Tajaan apa, tajaan ceramah ke, tajaan makan minum ke, infak untuk bulan Ramadan ke, atau apa-apa saja. InsyaAllah nanti tolong bagi tahu secara agak detail sikit kepada kami ni, InsyaAllah ya. InsyaAllah. Zahra kata InsyaAllah bonda ya. Okey, semua tajuk mengatakan InsyaAllah. Surah An-Nur kuliah ya, untuk tajaan kuliah, masya-Allah ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tak apa, tak ada masalah minta untuk ngisi tabung, tak ada masalah ya. Tapi kalau minta untuk seorang-seorang tu, kita rasa macam tak apa sesuai ya. Okey, Nur Azlina, insya-Allah. Jom sahabat, kata ayah, kita infak sama-sama kuliah subuh kita. Amin. Alhamdulillah ya. Okey. Kita tengok Rasulullah SAW telah bersabda, "Man istamalna ala amalin farazaqnahu rizqan fama khaza ba'da zalik fahuwa ululun." Ya. Rawahu Abu Daud. Kepada sesiapa orang yang kami berikan tugas, kami akan berikan penghasilan sebagai rezeki. Bila dia mengambil selain itu, dia adalah pengkhianat. Dah dapat gaji? Dah cukup. Ya, Puan Hindun, Win ada. Okey. Jadi Nabi kata sesiapa yang bekerja, yang diberikan tugas, maka dia akan dibayarkan gaji. Tapi selain daripada itu adalah pengkhianat. Ambil rasuah ke, ya, penyalahgunaan kuasa ke, macam-macam. Kita ada jawatan, kita boleh beri, kita boleh menolong orang, tapi okey, muka surat 84 betul makna kita boleh tolong orang, tak apa, itu tugas kita. Tapi bukan dengan mengambil kemudahan-kemudahan yang ada, kemudahan-kemudahan yang bukan daripada sepatut yang kita dapat. Kita dapat gaji, so kerja lain kita itu tidak berbayar lagi. Semua kalau kita tolong, itu adalah atas tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau tugas yang diamanahkan oleh ketua jabatan kita ya. Kifli Zul Syaiqah ya. Sorry payah pula. Mek Hafsah ada, alhamdulillah. Kadang-kadang Mek saya terlupa, Ustazah dah habis kuliah subuh baru perasan. Hari ni nampaknya Mek lebih awal, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT ya. Jadi bercakap dari segi kita menggunakan kemudahan ataupun mengambil kesempatan daripada peluang-peluang yang kita bekerja di satu jabatan, tak kira satu bahagian ke, maka itu dikira sebagai pengkhianat ya. Ingat, apapun jangan kita ya, mengambil rasuah, mengambil sesuatu yang bukan hak kita ya. Tolong, kita tolong.
Kadang-kadang kita tolong tu kerana ada udang di sebalik mi. Makna ada tujuan lain. Sebab tu kita tolong. Ada dapat duit. Orang kata dapat envelope, dapat sampul di bawah meja dan sebagainya. Hari ni Anita Dalip dan kami pernah lah panggil pihak kita buat program kepada masa tu yang Badan Pencegah Rasuah ni BPR tu lama. SPR. Jadi bila dia panggil kita pergi ceramah okey Mek, alhamdulillah udang sebalik mi. Yati kata okey maknanya bila dijemput kita ceramah, kita pun tanya juga dia, adakah hasil yang kami SPRM, yes betul Farida Ali, nanti Pak Ali Jadi dia kata, kita tanya dia, apakah duit yang dibayar kepada kita orang yang datang ceramah ini dianggap sebagai rasuah? Itu tidak Ustazah. Mana Ustazah sampaikan ceramah dulu, kami bayar duit. Itu bukan rasuah. Tetapi kalau tanpa sebab tiba-tiba dapat duit, itu kita risau. Kalau sedekah lain, hadiah lain. Tapi kadang-kadang hadiah tu kita dapat disebabkan kita tolong orang melakukan sesuatu yang sebenarnya itu adalah tugas dia yang sepatut dia laksanakan tanpa mengambil upah lagi. Sebab dia sudah dibayar gaji. Okey, Ruby Abu Bakar. Okey, Kifli Zul. Itulah maknanya bila kita bekerja, pastikan sotong okey juga. Itu kita ubahlah sotong dia sebalik mi. Jangan buat main sotong mahal sekarang tau. Udang boleh sebab dia ada udang kecil, ada udang besar. Sotong pun ada juga. Sorry, bukan kita bincang hari itu. Tapi nak cerita, kalau kita ambil, kita dapat gaji daripada apa yang kita usahakan, itu tak apa. Itu tidak ada masalah. Itu adalah dibayar kerana itu upah kita menjalankan tanggungjawab. Tapi selain daripada itu adalah dianggap sebagai pengkhianat bila kita ambil. Allahu Akbar. Ramai juga di kalangan orang-orang Islam kita yang mengumpul kekayaan dengan cara mengambil harta yang tidak dihalalkan, khususnya rasuah. Banyak sangat, tak perlulah kita sibuk-sebut di sini, cukuplah kita baca di dalam akhbar-akhbar, dengar dalam TV menceritakan hal ini, tak kisahlah tu. Tapi nak ceritanya banyak berlaku. Kita harap orang-orang Islam jauhilah rasuah. Nabi kata apa? Ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Maknanya orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah maka berada di dalam neraka. Masa kata duit rasuah haram diambil. Betul. Kadang-kadang dah rasa seronok, ambil sekali seronok. Lepas tu, tapi apapun perkara yang tidak baik ini, walaupun kita dapat macam mana sekalipun, tak lama kan, duit haram. Lama-lama, bukan lama lah, 7-8 tahun, paling lama 10 tahun. Habis juga. Sebab saya ingat ada nilai, dia bercerita pada saya, dia kata, Pak saudara saya tu Ustazah, hidup dia senang, mewah dia kata Ustazah. Dia kerjalah dia tu ni, dan anak-anaknya mewah. Tapi tak adalah bagi kat kita adik-beradik ni, dia kata. Tapi kita pun syak juga, mungkin ada benda tak baik. Tak lama kemudian ditangkap. Anak-anak merana, sebab biasa hidup mewah. Tiba-tiba bila ayahnya ditangkap, tak ada lagi gaji, tak ada lagi hasil daripada yang tu, maka masing-masing terasa kesusahan itu perik sangatlah. Jadi kita adik-beradik juga lah bantu sikit sebanyak, bagi duit untuk anak sekolah dan sebagainya. Dulu sangat mewah, tapi orang kata apa, harta yang tidak berkat. Harta yang tak berkat macam itulah. Kadang-kadang kita mudahlah rezeki Ustazah, ambil aja. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak halal. Ingat, boleh sebut lebih daripada usaha kita, dari mana duit itu datang untuk kita. Dan insya-Allah walaupun kalau kita susah pun, tapi kita tak buat perkara yang haram, insya-Allah betul tak? Walaupun sikit, tapi kita hidup bahagia, anak-anak kita berjaya. Ada orang kata, dia ambil rasuah Ustazah, tapi anak dia berjaya. Itu kadang-kadang
Allah ni dia benci pada seseorang tu, dia bagi. Betul tak? Bagi kesenangan, bagi kemewahan, anak-anaknya berjaya semua sekali. Sehingga dia lupa ya. Di atas kesalahan dia. Tapi sampai masa Allah tarik ambil saja. Allahu Akbar. Itu kalau Allah masih menyayangi dia, Allah bagi semasa di dunia lagi. Supaya dia sedar, ya, supaya dia, apa kata Umi, tak berkat makan duit haram. Ya. Supaya dia sedar, keluarga dia sedar, apa yang dia buat itu adalah salah di sisi agama dan undang-undang yang ada. Ya. Jangan seronok. Sebab itu, kita sebagai isteri, muslimat semua, kita ingat, suami kita lain macam menjawab balik duit banyak ni, tak ada nak bagi rasuah, bagi sedekah adalah dapat. Mek kata, Alhamdulillah, betul dah, sedekah tak apa. Ya? Kalau kita sebagai isteri, ataupun anak-anak yang rasa dah, daripada mana duit abah aku dapat, selalu susah, tiba-tiba senang. Dah. Kena cek balik lah, ya. Syuhada, cek balik. Kasi takut ayah kita terlibat dengan perkara yang tak baik. Ya. Awal mudah nak reverse. Tapi dah lama sangat, susah nak reverse. Kita kalau setakat anak tegur, bini tegur, halah, aku tahu jaga diri aku. Tapi bila orang mai gari tangan kat rumah, baru kita tahu kan, waliyazubillah, ya, itu di dunia, belum lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Takutlah azab Allah, sangat pedih. Walaupun satu sen yang kita ambil, tapi dia adalah harta yang haram. Ya haram sedikit campur dengan ya halal yang banyak, tapi dia akan jadi semuanya haram. Macam nila setitik masuk dalam susu, ke dalam susu sebelanga. Habis susu sebelanga disebabkan nila yang setitik. Bukanlah kata, itu juga sesuai boleh dikatakan, bila seorang tak baik dalam keluarga kita, maka hak lain pun semua macam tak baik berlaku dah. Zuraina, Zainab Mahmud, kita Munirah, jadi semua jaga kita dari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Munirah, betul. Sebab Allah jauhkan kita daripada benda-benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Ya. Kadang-kadang takut, kadang kita tak rasa dia sebagai rasuah. Kita rasa, okey, tak ada masalah, kita buat cara baik. Betul tak? Tapi ada perkara-perkara itu di sebaliknya, yang sebabnya perkara yang tidak baik. Ya. Nurizan Amri, itu saya kata tadi, tengok suami kita mewah sangat hidup. Ya. Okey. Okay. Tengok suami kita mewah, tengok anak kita bekerja dapat mewah, tolong pastikan, tolong tegur supaya perkara ini tidak berjalan dengan begitu. Ya. Dah lama berlaku, barulah nak dia apa-apa. Ya. Okay, Saira, saya dah nampak tadi nama Saira tak sempat. Rokiah Kak Ina, Siti Z, Rafi'ah Ismayadi. Okey. Tengok lagi. Perbuatan tersebut merupakan rasuah terhadap kekayaan masyarakat yang menjadi hak milik kaum yang lemah dan kaum fakir miskin, atau dipergunakan untuk menjamin kemaslahatan umum, sebagaimana Allah SWT telah berfirman, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Al-Imran ayat 161. Dan sesiapa yang berkhianat, menggelapkan sesuatu, dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan kami apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Maknanya, kalau kita menggelapkan wang, dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Bersama. Takutnya kita ni kan, Jamaliah Mak Desa, Zaleha, saya tak nampak Jamaliah. Ya. Okey. Jadi muslimat saja. Yanti pun ada tadi. Okey, alhamdulillah. Jadi nak ceritanya, ya, janganlah ingat
daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Cik Ya, kita ada pada pagi ini, Masya Allah. Nanti kami sampai Kuantan nak makan nasi dagang pula, ya. Okey, Azizah Jaafar, semalam baru kami jumpa di Masjid Baru Seksyen 7 Shah Alam. Terima kasih, ya. Faridah Ali. Okey, ya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah lindungi kita daripada perkara yang tidak baik, ya. Sebagaimana kita berpesan kita dah tag Jamal Mutiara. Mungkin ada hal tu. Izan Eris. Okey, ya, muslim-muslimat semua. Adapun orang-orang yang pegang pada hukum Allah dalam menjalankan tugasnya dan menjauhkan diri daripada perbuatan khianat terhadap kewajipannya, maka Allah SWT memandang mereka itu sebagai pejuang yang membela dan menegakkan kebenaran Allah SWT. Masya Allah, ya. Umi Rokiah, ya. Okey, Umi Rokiah. Rokiah Kak Ina. Hafsah Yaakob. Kena sebut sebab ada seorang lagi, Mek Hafsah. Nama yang sama, ya. Okey, muslimat semua, ya. Jadi dia kata kalau orang itu menjalankan tugas dengan cara yang baik, ya, yang berpegang teguh dengan hukum Allah, maknanya apa makna berpegang teguh dengan hukum Allah? Kita takut nak lakukan perkara yang tidak baik dan kita akan berusaha untuk melakukan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji Aziz, Hajah Rogayah. Okey, ya. Jadi kalaulah kita ni berpegang dengan hukum Allah dan dalam menjalankan tugas dengan menjauhkan diri daripada perbuatan khianat terhadap kewajipannya, maka Allah memandang mereka itu sebagai pejuang yang membela dan menegakkan kebenaran Allah. Allahu Akbar, ya. Ketika mana payah orang nak menegakkan hukum Allah sekarang ni, maka untung orang yang dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Ya Muhaimin, Siti Hajar Ahmad, Siti Hajar Aziz ada tadi. Jadi mudah-mudahan bagi anak-anak kita yang masih bekerja, ya, yang sedang bekerja, sahabat-sahabat kita yang masih lagi bekerja, jadi jalankanlah amanah dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sekali-kali serong daripada jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Rezeki yang kita dapat itu walaupun sedikit, tapi yang paling penting barakah, ya. Dan anak-anak kita juga dapat perolehi keberkatan itu, dan insya-Allah mudah-mudahan mereka juga berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat Allah. Saya ingat saya selalu sebut cerita bagaimana Rabi'atul Adawiyah sejak daripada kecil lagi seorang kanak-kanak yang sangat cerdik, ya. Dan dikatakan Rabi'atul Adawiyah ini ceritanya datang daripada keluarga yang sangat miskin. Bila lahir Rabi'atul Adawiyah, bapaknya tak tahu nak buat nama apa sebab dia mengharapkan lahirnya anak lelaki, bukan anak perempuan. Di mana anak lelaki yang akan membantu dia nanti bila anak itu besar. Tetapi lahirnya anak perempuan. Dan dia bubuh nama Adawiyah, dan Adawiyah itu adalah nama tempat itu, kampung itu. Masya Allah, ya. Berkat, ya. Hafsah Yaakob, Jamal Ahmad Desa. Jadi bila dalam keadaan kalau ayah dia bawa balik makanan lebih daripada biasa, banyak sikit contohnya, padahal dapat sedekah daripada orang, ramai orang, ya. Bila dia balik, dia tak akan makan apa yang disediakan oleh keluarga dia, ya. Melainkan ayah dia kena cerita dulu. Dia tanya, daripada mana rezeki yang ayah ambil hari ini? Ya, kalau daripada hasil yang tidak baik, kami tak akan makan. Dengan adik-adik, dia cakap kepada adik-adik, kita tak akan makan. Ya. Maknanya, begitu baiknya, ya Allah. Ya. Apa dia tu? Seronok. Cita. Nurizan Amri. Ya. Biar nak ceritanya? Adawiyah seorang kanak-kanak, masih lagi 4-5 tahun tu, kecil sangat lagi. Tak akan tanyalah mak ayah dia ambil daripada mana. Yang tahu, bawa balik, makan. Betul tak Cahaya Hasnah? Tapi berbeza dengan Adawiyah yang cerdik sejak dari kecil lagi. Bila nak makan, dia mesti tanya, daripada mana rezeki yang ayah dapat. Becik, Alhamdulillah. Becik dah sampai ofis dah.
Ya, kan? Tu semua becik ni semua orang bekerja lagi lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita jaga hak kita ambil. Gaji, upah kita yang kita menjalankan tugas itu kita ambil, tidak menjadi kesalahan. Tetapi kalau kita ambil hak lain daripada itu, maka kena panggil Adawiyah Kasim ni. Panggil. Ada ke tidak ni? Dia dah balik dan dia dah mula kerja rasanya hari ini. Rosyada. InsyaAllah. Okey. Jadi ambil iktibar daripada cerita Adawiyah pula. Betul lah tu. Adawiyah. Patutlah dia sebut. Rabi'atul Adawiyah. Patut kita ambil iktibar. Ambil pelajaran. Baik sebagai mak, sebagai isteri, sebagai anak. Bila nak apa fikir balik. Kalau biasa tak apa. Tapi kalau lain luar biasa tiba-tiba balik makanan mewah sangat. Ayah ambil daripada mana ni? Cuba tanya macam tu nak. Sida Salina Salahuddin, Saidah Saleh, Atikah. Sebabnya benda-benda macam tu belum sampai lagi. Baru bersiap-siap nak pergi office. Betul lah. Sebab masih awal lagi. Kita jangan pasti masa kata rezeki halal. Dapat keberkatan untuk menyara keluarga. Ya, betul. Dan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka. Itu yang paling penting sekali ialah menyelamatkan daripada azab api neraka. Sikit aja ustazah, sikit pun sama juga macam banyak. Lepas tu ada orang kata, baik ambil banyak maka berat lagi lah dosanya. Betul dah? Kalau ambil sikit, sikitlah dosanya, hukumannya. Tapi kalau ambil banyak, banyaklah lagi dosanya. InsyaAllah kita menyeru kepada sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jauhilah. Jauhilah rajwa. Hak yang bukan hak kita, kita jangan ambil. Tapi kalau hak kita, kita ambil. InsyaAllah. Okey, kita tengok lagi. Apa kata Rasulullah SAW dalam satu sabdanya? Al-amilu iza sta'mala fa'akhazal haqqa wa'atal haqqa lam yazil kal mujahidina fi sabilillah hatta yarji'a ila baiti. Rawahu Tabarani. Masya-Allah. Apa kata? Seseorang yang diberi tugas kemudian dia memenuhi hak dan kewajipannya, selama bekerja dia akan dipandang sebagai seorang pejuang di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Masya-Allah. Lihat. Siti Atikah kita dah tak kerja kan. Orang pencen Melaka ni. Tapi kita boleh mengingatkan anak-anak kita. Bila nampak lain sikit, mewah sikit, beli kereta, beli rumah lain. Lain macam aja, betul tak? Marzia. Sebab kalau orang kerja kerajaan contohnya, kita boleh agak kalau dia duduk di mana. Tangkap makan apa. Kita dah tahu gaji dia berapa kan? Kita lebih boleh tahu dah. Gaji berapa. Penggunaan tu kita tak tahulah. Macam mana. Tetapi besar gaji, orang kata besar periuk, besarlah kerak dia. Betul tak Leha? Tika kata saya tak ada pencen ustazah. Cik ya, moga rezeki kita yang halal-halal belaka. InsyaAllah. Ayah kata sungguh bonda kena ambil tahu. Sangat-sangat kena ambil tahu. Bila pelik saya rasa lain macam aja. Abang dapat duit kat mana ni banyak sangat ni? Kan? Alah, ni ada orang bagi. Siapa bagi? Siapa bagi? Selama ni tak ada orang pula bagi kat abang. Ada ke? Ada apa-apa? Kan? Biar kita awal-awal lagi. Sherry, awal-awal lagi bila kita boleh tercegah. Bila dah terbiasa, kita pun terpalit sama. Hati pun dah mula hitam. Sikit-sikit dah gelap. So, kita tak tahu dah nak cakap. Dah hari-hari suami kata, baru nak tegur ke? Hari-hari dah dapat. Kau dapat beli beg baru. Dapat pergi berjalan. Kita dapat beli kereta, dapat beli rumah. Itu aku kerja lah. Itu rezeki aku lah. Kau tak perlu tanya. Kau makan aja. Kau ambil aja duit aku bagi ni.
Contohnya lah. Jadi tegur tak boleh. Tapi periuk sekarang tak ada kerak ustazah. Jangan buat main Anita. Hari tu kan masa pergi Mekah kan berkerak nasi yang kita masak tu. Ingat tak? Jangan tu tak ada kerak. Ada weh. Ada weh tak? Allahu Akbar. Umi kata betul. Cucu Umi pun akan tanya daripada mana dapat meskipun beli kat kedai mainan dalam plastik. Cucu Umi akan baca sama ada tulis halal ataupun tidak. Betul. Betul Umi. Walaupun nampak lucu rasanya. Maknanya walaupun beli toy untuk dia tanya juga halal ke tidak ni. Kalau makanan tu benar, dah sabarlah kata halal ke tidak. Toy pun tanya juga halal ke tidak. Umi bagi ni halal ke tidak. Ataupun ikhlas ke tidak. Allahu Akbar. Nur An-Nur. Allahu Akbar. Rindu. Rasa nak jumpa balik dengan Nora. Jom datang kat tempat kami ni. Berkuliah bersama-sama. Anita jawab, periuk rosak ustazah. Waktu tinggal terus kat sana. Tinggal kat sana. Boleh berkerak nasi. Masya Allah. Allahu Akbar. Umi kata, ya ustazah, kena hati-hati dalam segala-gala hal. Jadi kita bukan sahaja melihat halal tak halal dari segi binatang, beli yang barang yang kita beli tu, bahkan hasilnya juga yang tu kena ambil kira. Ini juga disiarkan di page audit kuliah 70 orang periuk ustazah. Okey, alhamdulillah, terima kasih ya. Okey, muslimin-muslimat semua ya, tengok lagi. Termasuk juga dia kata di sini, Islam melarang supaya orang muslim menjauhkan diri daripada menyalahgunakan kuasa. Adi bin Umairah berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan pada suatu pekerjaan, baik ringan ataupun berat, kemudian menyembunyikannya, maka dia adalah pengkhianat. Pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang telah dikhianatinya. Ketika itu aku melihat seorang Ansar berkulit hitam berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, terimalah dariku hasil pekerjaan yang engkau perintahkan. Baginda bertanya, mengapa? Dia menyahut, aku pernah mendengar engkau telah menyatakan begini dan begitu. Rasulullah SAW kemudian menjawab, sekarang pun aku katakan, barang siapa di antara kalian kami tugaskan kepada suatu pekerjaan, hendaknya dia datang membawa hasilnya sedikit ataupun banyak. Apa yang diberikan kepadanya hendaklah diambil, dan apa yang dilarang mengambilnya, maka janganlah ambil. Janganlah ambil. Maksudnya, bukan hak kita, jangan ambil. Terutama sekali yang terlibat dengan rasuah lah. Sebab rasuah ni dia mungkin tidak semua orang bekerja yang akan terlibat. Tapi ada bahagian-bahagian yang sangat mudah. Ada yang menyebut ustazah datanglah, betul tak Ti? InsyaAllah. Boleh datang. Di mana-mana pun. Tapi susun atur yang terbaik lah. Maksud saya, kalau ada kuliah kat sini, ada aku kat sini dah. Malamnya kalau boleh tak payah buat pagi dengan petang saja. Oh sedap, suruh orang. Mudahlah suruh orang jemput kita. Dah, marah pula suruh orang buat begitu begini. Okey, muslimat semua. Sorry berkurang-kurang ya. Tapi nak ceritanya, apa yang hak kita saja kita ambil. Jadi hak lain tak. Jangan ada yang tersembunyi. Yang ada tersembunyi itu masalah. Sebab tu setelah mengajarkan kepada kita melalui hadisnya, ambil hak kita saja. Dan banyak aku pernah mendengar, maka Rasulullah kata, sekarang pun aku katakan begitu. Barang siapa di antara kalian kami tugaskan pada suatu pekerjaan, hendaknya dia datang membawa hasilnya, sedikit ataupun banyak. Apa yang diberikan kepadanya hendaklah dia ambil, dan apa yang dilarang mengambilnya, maka janganlah ambil. Saya katakan tadi, ada orang-orang yang bekerja di bahagian yang memang mudah untuk mengambil rasuah. Faridah Jaafar, Umi,
WKN. Yang tu Umi KFH, Mar WKN. Adalah tu maksud makna dia apa. Ada orang dia tempat dia duduk kerja tu mudah orang kata. Kena kalau tidaklah berfikir tentang benda ni salah, ya Allah, kerja di bahagian keuangan, nak meluluhkan satu-satu benda, projek dan sebagainya. Walaupun tak besar, tapi bahagian yang pergi cek makanan ke apa semua, pergi cek binaan ke, okey tidak, kuat tak kuat, betul tak dia ikut spek yang kita cadangkan, simen banyak mana, batu banyak mana, besi banyak mana. Sebelum nak luluskan projek tu, okey ke tidak? Ambil hak kita je, jangan lihat ada tu. Wan Hindun. Maknanya tengok. Jadi orang ni mudah sangat. Lulus sajalah, tak apa je. Duit bawah meja bagi duit. Tiba-tiba tak lama pakai bangunan itu runtuh. Bayangkan. Menyebabkan kehilangan nyawa, bukan harta saja. Kehilangan nyawa dan harta benda. Syaimar ini, Atika, jadi benda-benda macam ni, Allahu Akbar. Saya tak ada buat apa, Ustazah. Ada juga anak murid telefon. Ustazah, saya ni jaga gini. Kalau saya tak ambil, tak boleh, Ustazah. Sebab orang lain ambil, Ustazah. Sebab kita kerja satu tim. Kalau saya tak ambil, nanti orang kata saya pula yang akan report pula kepada pihak yang berkuasa. Kerja macam mana saya, Ustazah? Saya tak payah ambil. Orang nak ambil lah. Saya tak ada apa. Saya tak nak ambil. Dan saya tak akan buat apa-apa. Nak ambil lah. Betul tak? Kita cakap macam tu sebab nanti kalau ada apa-apa berlaku, mereka kena tangkap ke, bos marah ke. Dia kata kita yang beritahu. Sebab tu kadang-kadang susah, Ustazah. Sebab kita kerja satu tim. Tujuan satu tim tu sebab kita tidak muafakat dalam perkara yang tidak baik. Kita ni satu tim muafakat pada perkara yang tak baik. Memang agak ni sikit lah. Dalam satu tim sepatutnya tak betul, pakat tegur. Tapi orang yang ambil, Ustazah, takkan kita tak ambil. Jangan. Jangan kira orang. Kira kita, agama, keimanan yang ada pada kita tidak mengizinkan untuk kita melakukan perkara yang haram sebegini. Kamarah Ibrahim, Lihat Aziz, Syari Ensun. InsyaAllah. Jadi saya katakan tadi, adik-adik, anak-anak kita, kakak-kakak tak kerja dah, bencin kalau kakak. Yang perempuan, adik-adik, anak-anak kita yang bekerja, please jangan melibatkan diri. Ambil sekali, dia nak 2 kali. Ambil 2 kali, dia akan nak lebih daripada itu. Sebab kita rasa dah seronok. Apa katanya? Dugaan yang amat besar. Hati kena kuat. Ingat Allah Maha melihat. Ingat malaikat yang ada di kanan kiri kita sentiasa mencatat. Malaikat mana? Kiraman katibin. Makna apa? Makna kiraman katibin itulah malaikat yang mencatat di kiri kanan kita. Kanan mencatat yang baik, kiri mencatat perkara yang tidak baik. Apakah setiap hari kita malaikat kiraman katibin itu mencatat yang baik ataupun mencatat yang tidak baik? Itu kena renung-renungkan, kena muhasabah diri supaya kita terelak daripada perkara-perkara yang tidak baik yang pada asalnya syaitan kata ambil aje lah. Sikit aja bukan banyak. Orang lain ambil banyak lagi. Awak ambil sikit saja. Orang lain ambil berjuta. Ada orang ambil bilion. Takkan tak ni dah. Kita pun kata, sikit takkan tak boleh dah. Gitulah. Jadi syaitan ni, dia akan menggambarkan kepada kita gambaran yang sangat indah untuk kita ambil benda-benda yang haram ini. Duit forex pun haram. Main dah makan kan, Ustazah? Minta maaf. Duit forex pun haram, faham ya? Main dan makan pun haram. Apa. Forex mana tukaran duit sama duit, ya? Tak boleh tengok orang kan, ayah kata. Maknanya tak boleh tengok orang lah. Tengok orang tu jangan. Banding orang, no. Kita macam mana? Kata Hajarul Gaya, bergantung pada diri kita sendiri. Fikir dahulu sebelum melakukannya. Bila dah kena, tak boleh buat apa. Kalau di dunia dapat
tak dapat dia apa kata apa, telah menjalani hukuman dan dia insaf, mudah-mudahan. Apa kata Zaiti, forex tak patuh syariah sebab niaga mata wang. Dalam Islam memang haram. Duit dengan duit haram. Emas dengan emas haram. Perak dengan perak haram. Habis tu, perak dengan duit tak apa. Kita jual perak kita ambil duit. Itu tak apa. Emas dengan emas haram hukumnya. Tapi nak emas beli dengan duit tak apa. Kita beli emas dia beli emas kita. Itu tak apa. Itulah yang kita duk bercakap tentang orang yang ada barang kemas, nak beli barang kemas dia kedai, dia bawa hak dia tu, dia tukar. Tukar emas dengan emas tak boleh. Emas dengan duit tak apa. Kita jual emas kita ambil duit. Kita beli emas dia, kita bagi duit kat dia. Itu lagi mudah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ni kira mudah. Alah tolak je ustazah, sama je. Tak sama. Riba dengan jual beli tak sama. Walaupun jual beli tu ambil untung banyak juga. Tetapi keuntungan daripada riba itu adalah haram hukumnya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal jelas, haram jelas. Jadi apa yang haram dan apa yang haram. Jual beli halal, tak kisah. Ambil untung banyak pun tak apa. 10 kali ganda. Tak apa kalau orang tu nak beli barang kita. Tak ada masalah, kan? Islam marah tak? Tak marah, tak ada masalah. Nanti Pak Usman, Ena, Sabariah Muhammad Zain, Rafi'ah Ismayadi. Maknanya benda-benda ini jangan kita lakukan. Forex kadang-kadang masih ada lagi. Kita berkata dengan forex. Saya hari ini kata, orang kata lagu tu tukar emas lama dengan emas baru. Tak boleh ustazah, tak boleh. Tak boleh tu sebab emas dengan emas, tak boleh. Jadi, jual emas kita, dia pun bagi duit kat kita. Kita pun dapat duit, kita beli emas dia, tak cukup, kena tambah duit. Macam tu. Tapi tukar emas dengan emas tak boleh. Perak dengan perak tak boleh. Mata wang dengan mata wang tak boleh. Itu kata forex tu haram hukumnya. Main pun haram, dapat duit pun haram. Tapi kalau ada orang kaya, tak kisahlah. Dia kaya dengan forex, itu dia punya pasal. Berkaitan dengan saham macam mana benda? Dia tanya. Saham kalau yang dari segi tidak ada perjudian, tidak ada riba, tidak ada khianat, maka tidak ada masalah dalam saham itu. Tak ada masalah. Dalam saham tu ada nampak judi tak? Judi maknanya kita melabur RM10. Kalau kita beli RM10 tu, kalau kita tak menang, kita tak dapat duit tu. Itu maknanya itu judi. Itu judi. Judi kita bayar banyak mana, kalau kita kalah, kita takkan dapat balik duit itu. Jadi ada tak judi dalam saham itu? Tak ada. Ada tak riba dalam judi, dalam saham itu? Tidak ada riba. Ada tak pengkhianatan? Kalau orang tu tak dapat, dia dapat balik duit tak? Duit saham dia. Dapat. Cuma kemungkinan dia dapat boleh jual saham dia. Dapatlah sikit sebab saham dia jatuh, kan? Contoh. Mana berniaga tak apa. Untung rugi itu adalah bisnes. Saham pun begitu juga. Dia mengalami untung, dia mengalami kerugian. Tak apa. Tapi tengok ke tempat halal dia melabur ataupun tidak. Itu kita kena melihat. Bila nak beli satu-satu saham, kena tengok ke mana dia pergi duit kita nanti. Perniagaannya halal ke haram? Judi ke tidak? Riba ke tidak? Kalau tak ada macam tu, insya-Allah. InsyaAllah saham tidak ada masalah. Tapi tengok keadaan tadi ya. Marzia, Siti, Zaiti, saham pun ada yang counter syariah. Yang juga ada counter yang haram. Yes, betul Zaiti. Yang counter syariah ni memang dia insya-Allah mengikut syariah lah. Walaupun ada sikit tu tak boleh lari lah. Ya? Itu dia punya lah. Tapi bukanlah kata dia punya tanggung. Tidak. Tapi nak lagi dalam perniagaan dalam dunia sekarang ni, nak kata tak ada langsung, memang sangat sukar. Tapi persen dia
tak sampai 5% saja. Kami pernah bincang bila satu-satu saham patuh syariah ke tidak, biasanya kita akan dibawa bincang bersama masa kerja dululah. Sebab saya pernah duduk dalam bahagian penyelidikan berkaitan dengan benda-benda macam ni, kita kaji. Sebab tu bila dia orang satu-satu saham yang masuk dalam saham patuh syariah, counter syariah, kita akan melihat bahawasanya ke mana duit ini pergi, untungnya, ya, dan juga ke mana pelaburannya pergi. Sebab kalau nampak tidak ada 3 perkara ini kaedah dalam Islam, maka insya-Allah, ya, tak ada judi, tak ada riba, tak ada khianat, mengkhianati, ya. Itu jangan ada. Kalau tak ada macam tu, so boleh jalan. Walaupun untung besar kita dapat, tidak ada masalah. Sebab itu adalah perniagaan. Perniagaan banyak pun tak ada masalah. Riba walaupun sikit hukumnya haram, dan juga ambil rasuah walaupun sedikit hukumnya tetap haram. Apa kata contoh kaunter tabung haji. Yes, itulah paling mudah tabung haji lah. Bank Islam ataupun mana-mana bank yang patuh syariah. Masya-Allah, ya. Insya-Allah tidak ada perkara-perkara yang haram. Okey, Habibah kata ada bersama menonton ni. Alhamdulillah, ya. So, okey, muslimin-muslimat semua, saya rasa kita tangguh dulu setakat ini. InsyaAllah kuliah subuh tak ada sampai pukul 8. Setakat 7.30, 7.35 itu kuliah subuh. Kalau sampai pukul 9, itu dah kuliah duha, kan? Pandai je lah ustazah ni. Tapi itulah realitinya. Okey, terima kasih sebenarnya khususnya kepada pihak penganjur Surah An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Dan minta, bukan diminta, tidaklah minta tu nampak tak sobat. Diharapkan, okey. Apa kata Cik Yan, makasih Rohani Yaakob. Jadi jangan lupa untuk infak dana untuk aktiviti kuliah ataupun aktiviti kuliah ilmu untuk kita semua kepada Surah An-Nur yang sangat-sangat memerlukan sumbangan daripada kita. Yeti dah nampak tadi, tak pasal nak sebut dia. Beri sumbangan, insya-Allah duit kita akan bertambah. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kamu tidak bersyukur, tunggu, azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat semua, insya-Allah kita bersyukur. Cara bersyukur antaranya menyumbang sedikit daripada duit apa yang ada pada kita sedikit. Ada banyak, masuk banyak pun tak apa. Saya yakin Surah An-Nur senyum je. Tengok kita bila kita sumbang banyak, insya-Allah, ya. Kepada Ibrahim, Faridah Jaafar, Ayah, ya, terima kasih pada sahabat-sahabat yang ada bersama daripada awal tadi, ya. Maklumlah kuliah subuh, kan. Dan banyak kuliah-kuliah subuh yang bertembung dalam satu masa. Tapi tak apa, kita dapat sikit, alhamdulillah. InsyaAllah ada ruang peluang, kita boleh tonton secara ulangan. Betul tak, muslimin-muslimat semua? Okey, terima kasih. Daun keladi, dan insyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Norehan Sulaila. Terima kasih.